Kita intro dulu. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min afada. Allahumma a'inna ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Selamat malam kepada para penduduk Desa Mentari, Petaling Jaya. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya yang berbahagia, yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Haji Niam Puhat, sahabat lama saya. Yang berbahagia Puan Raja Nur Syamah, iaitu pengarah program kita pada malam ini, dan mereka yang dinaikkan pada malam ini insya-Allah. Yang berbahagia sudah tentulah Tan Sri Anwar Musa. Pertamanya nak mengucapkan jutaan tahniah dan juga ahlan wa sahlan kepada Tan Sri kerana telah mengumumkan menyertai PAS dan Perikatan Nasional ketika di Senawang baru-baru ini. Tahniah diucapkan dan selamat datang ke dalam PAS. Yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Zubir Embong, yang di-Pertua PAS Petaling Jaya, juga sahabat lama saya. Yang berbahagia Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, iaitu Tuan Haji Losdan Dato' Muhammad Syahir, dan juga kepada seluruh kepimpinan parti-parti yang berada dalam komponen Perikatan Nasional, parti PAS, parti Gerakan, parti Bersatu Bersekutu, rakan-rakan media, hadirin-hadirat, jabatan-jabatan amal serta mereka yang berada di padang ini pada malam ini insya-Allah. Pertama dan selamanya tuan-tuan dan puan sekalian, saya hendak membuat satu pengakuan terus terang. Inilah kali pertama seumur hidup saya berucap di atas pentas politik sebagai seorang penceramah. Sebab sebelum ini kalau tanya rakan-rakan saya di belakang sana, saya adalah seperti mereka, iaitu tukang iring penceramah, tukang sediakan makanan, tukang sosong kerusi. Tapi hari ini saya berada di atas ini bukan kerana saya hebat, tidak, tetapi kerana Allah memberikan sedikit kelebihan pada saya untuk berucap kepada anda semua pada malam ini berdasarkan kepada sedikit kepakaran yang insya-Allah saya akan cuba kongsikan kepada anda pada malam ini. Dan sebelum saya meneruskan ucapan saya juga ingin membuat satu lagi pengakuan ikhlas. Desa Mentari ini tidak asing langsung bagi saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tidak tahu kalau ada di antara anda yang menonton atau mendengar dekat tingkap-tingkap rumah pada hari ini, biasa tak mendengar suara ini dan ingat tak lagi muka saya. Sebab pada tahun 2005 hingga tahun 2006, saya pernah berniaga di sini, dekat Blok 2, di hadapan sebuah kedai tom yum yang dimiliki oleh arwah Abang Ari dan juga isterinya, iaitu Kak Ida Pelakon, dekat dengan kedai nasi lemak Kak Yanti Abang Baba, dekat dengan Burger FC Abang Jali, dekat dengan kedai elektrik Aku Butu, dan juga dekat dengan RR Maju. And then kalau malam-malam bila balik dari sini, saya suka lepak belakang sana, kedai Bang Tak tahu wujud lagi ke tak kedai itu sekarang. So kawasan ini tuan-tuan dan puan sekalian memang tidak asing lagi bagi saya sebenarnya. Jadi saya tak tahulah rakan-rakan saya itu masih ada dekat sini ataupun tidak. Kalau ada, tolong tunggu dekat belakang sana. Lepas saya habis program ni, kita tolonglah buat jejak kasih insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang bakal saya cakapkan, bakal saya ceramahkan pada anda pada malam ini. Saya tidak akan berceramah tentang politik. Saya tidak akan berceramah tentang isu-isu setempat, isu-isu nasional dan sebagainya. Kerana perkara-perkara tersebut insya-Allah akan disentuh oleh rakan-rakan panel saya yang lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan berbanding dengan saya. Tetapi macam saya katakan tadi dan juga seperti disebutkan oleh Tuan Pengerusi Majlis, kehadiran saya di sini tuan-tuan dan puan sekalian ialah kerana saya merupakan seorang yang Allah telah memberikan sedikit rezeki sebagai seorang influencer dekat social media, khususnya medium TikTok dan juga YouTube, dan satu ketika dahulu di Facebook. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa influencer TikTok dibenarkan untuk berucap dekat ceramah politik seperti ini dan sebagainya? Sebab kalau anda masih ingat, ketika pilihan raya umum yang ke-15 yang baru berlalu pada November 2022, kita dapat menyaksikan satu gelombang yang sangat-sangat luar biasa, di mana gelombang menyaksikan Perikatan Nasional yang pada awalnya tidak diberikan apa-apa harapan oleh mana-mana pemerhati politik untuk memenangi banyak kerusi ketika pilihan raya umum pada ketika itu, tiba-tiba memenangi kerusi yang sangat-sangat banyak, iaitu lebih daripada 70 kerusi, menyapu habis Kelantan dan Terengganu, hampir sapu habis Kedah,
dan juga berjaya memecahkan beberapa kubu kuat UMNO Barisan Nasional dekat Negeri Selangor ini. Dan perkara itu, banyak pemerhati politik dan juga mereka yang berbicara dekat sosial media telah atributkan kepada oh, tak nampak muka, sorry. Sorry lah. Kamera tu nak tengok muka kita juga. Tak apa, tak ada masalah. Alright. Dan semua itu tuan-tuan puan sekalian, banyak pemerhati telah atributkan kepada gelombang di sosial media, terutamanya TikTok, terutamanya oleh undi anak-anak muda. Undi anak-anak muda pada ketika itu, kalau anda masih ingat, ketika PRU yang ke-15 inilah bermulanya undi 18. Undi untuk anak-anak yang berusia 18 tahun yang telah berdaftar secara automatis, yang mereka boleh mengundi pada ketika itu. Mereka begitu bersemangat untuk keluar mengundi dan sebagainya, dan ternyata pangkahan mereka adalah untuk memenangkan Perikatan Nasional. Semua orang terkejut dan semua orang berasa sangat-sangat bersyukur kerana gelombang itu memihak kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terutamanya anak-anak muda di luar sana, yang di sini, anak-anak muda yang berada dekat padang ini, kuasa TikTok dan dekat social media ini, kita tidak boleh pandang enteng sebenarnya. Satu ketika dahulu, TikTok dan social media, TikTok lah terutamanya, dianggap sebagai medium lara, dianggap sebagai medium untuk membuang masa, dianggap sebagai medium untuk mereka menunjukkan perkara-perkara yang tidak elok, sebagai medium yang ditunjukkan untuk orang kata apa, buat benda-benda yang sia-sia dan sebagainya. Tetapi kalau anda kaji algoritma TikTok pada ketika ini, TikTok telah berubah daripada sebuah medium yang hanya memaparkan tarian-tarian dan juga pergerakan-pergerakan yang tidak ada apa-apa erti, kepada satu medium yang memaparkan informasi-informasi, memaparkan maklumat-maklumat, memaparkan berita-berita, memaparkan segala perkara yang sepatutnya kita tahu, yang selama ni mungkin mina bidak utama dekat mana-mana negara gagal untuk memberitahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah masuk dalam era alaf baru pada ketika ini. Era internet, era social media. Tidak dapat tidak suka atau tidak, inilah eranya. Kita tak boleh nak buat apa. Sama ada kita meraihkan dan cuba untuk mengikut trend, ataupun kita akan ketinggalan. Dan dalam dunia politik negara ini yang begitu dinamika, macam mana saya tak kata dinamik? Dulunya PAS dan juga Bersatu pernah menentang antara satu sama lain ketika Bersatu dalam Pakatan Harapan dan PAS bergerak solo ketika PRU yang ke-14. Tengok-tengok kita boleh bersama-sama dalam Perikatan Nasional membentuk sebuah kerajaan yang boleh saya katakan kerajaan yang terbaik ketika berhadapan dengan COVID-19 satu ketika dahulu. Siapa sangka UMNO Barisan Nasional pernah mengatakan DAP adalah musuh sejati. Memang takkan geng. Sampai orang kata apa? Fikir apa menyanyikan lagu-lagu yang pelik-pelik. Saya tak nak nyanyi kat sini. Kejap lagi hujan. Kita ceramah lama masalah sekarang ni. Kan? Tetapi akhirnya mereka boleh duduk sebantal. Duduk sebantal pula dah. Duduk sekerusi, makan setalam, baring sebantal. Tak bersanding di masalah lagi. Jadi itulah dinamika politik kita. Sentiasa berubah, dan perubahan itu sebenarnya sangat-sangat laju. Kerana itulah kita penting sangat-sangat untuk cepat-cepat mengikuti trend social media ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya perhatikan dekat depan saya ini ada di antaranya golongan-golongan yang boleh katakan veteran. Golongan yang seusia dengan saya. Saya pun veteran juga. Tak berapa lagi umur saya 50. Walaupun saya baby face, tapi saya tetap akan menjengak usia 50 tak berapa lama lagi. Tapi kota 2 dah cukup, tak nak tambah lagi dah. Baik. Satu ketika dahulu tuan-tuan sekalian, kita hanya terpaksa mengharapkan media-media massa semata-mata. Kita cuma ada TV, kita cuma ada radio, kita cuma ada surat-surat khabar. Itu sahaja, tak ada lain. Jadi apa sahaja informasi yang dihadapkan kepada rakyat ialah informasi yang kerajaan mahu rakyat tahu, bukan benda yang rakyat perlu tahu. Sekian lama kita memperjuangkan kebebasan media. Sekian lama kita memperjuangkan agar pembangkang pada ketika itu seperti PAS sebagai contohnya mendapat akses dalam media. Kita bukan tidak tahu tohmahan-tohmahan yang telah diberikan, yang telah dilemparkan kepada pimpinan kita sejak dahulu sampai sekarang. Dan kita tidak pernah mendapat peluang tersebut. Pada awal tahun 2000-an, internet mula menjengah negara ini. Kita mula ada blog. Masa tu zaman blog, semua tulis blog. Even Tuan Haji Roslan pun ada blog dia. Sampai sekarang Tuan Haji. Sampai sekarang ada blog dia. Kalau anda tak tengok lagi, tolong tengok blog Tuan Haji Roslan. InsyaAllah, blog dia sangat-sangat berinformatif.
Kemudian kita ada era forum. Cari forum, mesra forum, macam-macam forum. Semuanya perbualan, cerita pasal politik sebagainya, information semua cerita dalam forum. Kemudian kita ada Facebook. Pada hujung tahun 2000, nak menjengah tahun 2010, kita mula ada Facebook. Kemudian kita ada Instagram. Kemudian kita ada Twitter. Kemudian kita ada TikTok. Dan TikTok ini benar-benar merubah segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan perubahan itulah yang menyaksikan begitu ramai sekali mereka yang berada di luar sana dapat informasi-informasi dengan lebih cepat, telus dan tepat. Dan perkara itulah sebenarnya, alamak, bising. Dan perkara itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menjadi kerisauan kepada beberapa pihak, terutamanya mereka yang tidak mahu maklumat-maklumat itu sampai kepada masyarakat. Di sini saya nak mengambil kesempatan untuk menyeru kepada penerangan, iaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, iaitu sahabat saya, saudara Suami Fadil. Kita minta sangat-sangat, tolonglah, janganlah cepat sangat koyak. Kita minta sangat, kita faham anda kata kalau anda hendak eradicate apa-apa saja video-video atau konten-konten yang menyentuh tentang 3R. Yang itu saya setuju tanpa bahas. Kalau ada mana-mana pihak yang hendak mempertikaikan tentang 3R, silakan ambil tindakan, by all means. Tetapi anda kata kalaulah kita sebagai pembangkang hendak menceritakan tentang satu-satu info daripada belah kita sendiri, daripada pandangan mata kita sendiri, from our own vantage point, janganlah suara itu disenyapkan. Saya tak berapa kali tuan-tuan kena shadow ban dekat TikTok. Sedih tahu tak, follower dekat 200,000, tapi view video 10,000 lebih, 11,000. Jenuh tuan-tuan, kena shadow ban. Video kita edit cantik dah, informasi baik punya, tengok-tengok 15,000 view. Sedih bang, serius sedih. But even pagi semalam, live saya telah disekat selama 3 hari. Konon-konon atas alasan saya telah melakukan harassment and bullying. Jadi saya tak naklah pin everything kepada kerajaan baru ini. Kadang-kadang anak-anak papa ni pun tahap koyak mereka pun lain macam juga. Laju benar kau report masalahnya. Bagilah aku nafas dulu. Tapi masalah inilah dia. Inilah realiti yang kita terpaksa hadap. Jadi sekali lagi saya nak mengulangi seruan saya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, kepada kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini. Di manakah kebebasan bersuara yang anda laung-laungkan sejak dahulu? Di manakah setiap kali anda berhimpun? Kami berhimpun sebenarnya sebab kami pernah bersama-sama dengan anda. Once before we are with you guys. Kami pernah bersama, kita pernah bersama. Setiap kali kita berhimpun, setiap kali kita berucap, kita akan membangkitkan. Kami ada hak. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin kebebasan bersuara, menjamin kebebasan berhimpun dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat banyak benda-benda disekat secara langsung atau tidak langsung, rasa sedih jugalah bang. Ibarat orang kata apa, harapkan pegar, pegar tak boleh harap masalahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya hendak menghabiskan 3 minit terakhir ucapan saya ini, kerana saya ingin memberikan laluan kepada kekanda-kekanda dan ayahanda saya yang jauh lebih berkualiti untuk menyampaikan tentang isu-isu politik negara ini, saya nak buat seruan khusus kepada anak-anak muda di luar sana. Sama ada memang betul anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah, ataupun yang perasan muda seperti yang tengah bercakap sekarang ini. Manfaatkan sebenar-benarnya dunia sosial media ini, tuan-tuan sekalian. Jangan takut, jangan risau, jangan anda fikir yang orang kata, ngada-ngadanya kamu nak cerita pasal TikTok, ya. Jangan risau. Keluarkan segala idea anda, lahirkan pandangan anda. Masyarakat yang hebat terdiri daripada rakyat yang mampu untuk bersuara. Masyarakat yang hebat yang di mana rakyatnya tahu apakah hak-hak mereka. Dan hak-hak ini kita boleh suarakan dengan aman. Kita tak perlu buat demonstrasi. Kita tidak perlu untuk merusuh. Nauzubillah, jangan merusuh. Kita tidak perlu melakukan apa-apa saja perkara yang berlanggar dengan undang-undang negara. Tidak. Sebaliknya, gunakan social media kita. Keluarkan pandangan kita, permintaan kita, harapan kita, suara-suara kita menggunakan social media. Dan insya-Allah suara itu akan sampai kepada mereka yang sepatutnya mendengar suara-suara kita. Jangan takut, jangan segan, jangan lagi anda berselindung di sebalik nama-nama, di sebalik gambar yang tiada, di sebalik skrin komputer. This is our time. Ini masa kita. Dan kepada anak-anak muda yang mungkin masih lagi umur 18 tahun, yang mungkin juga di antara orang-orang veteran di sini,
yang tidak berminat dengan politik. Aku tak minat politik-politik ni. Politik semua sama. Saya nak khabar kat sini tuan-tuan sekalian. Mula cakap perak ni. Saya nak khabar kat sini kepada kamu semua. Anda suka politik, anda tak suka politik, anda memang join politik macam kami semua, anda memang menyampah gila dengan politik, anda main tengok tepi-tepi pasal politik. Tidak kiralah di mana sahaja kedudukan anda dalam dunia politik negara ini, sama ada anda masuk ataupun keluar ataupun anda di tengah-tengah. Apa sahaja perkara yang berlaku dekat negara ini sekarang dan akan datang, yang akan memberikan impak kepada rakyatnya, anda akan rasa. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh berbangga tuan-tuan sekalian, mengatakan di depan anda semua, ratusan orang yang berhadapan dengan saya sekarang ini, saya telah menjalankan tanggungjawab saya, peranan saya untuk menyampaikan informasi-informasi, menyampaikan suara rakyat, menyampaikan maklumat-maklumat, menyampaikan hujah-hujah. Saya boleh berbangga mengatakan bahawa I did my part. Dan bila saya bersuara berkenaan dengan kebejatan yang berlaku dekat negara ini, insya-Allah masa itu orang tidak boleh mempertikaikan saya. Tetapi sekiranya kalau anda memilih untuk duduk diam, anda tidak mahu terlibat dengan politik, aku menyampah politik-politik ni. Tetapi bila akan datang harga barang mencanak-canak naik dan anda marahkan pihak-pihak kerajaan sebagai contohnya, masa hidup anda harus salahkan diri anda sendiri, kerana anda tidak pernah bersuara selama ini. Sedangkan peluang untuk bersuara memang sudah terbentang di hadapan mata. Semua orang ada handphone, semua orang insya-Allah ada komputer, semua orang ada data. Masanya untuk kita bergerak ke hadapan. Kita gunakan sosial media sepenuhnya untuk kita pastikan, insya-Allah suara rakyat itu tetap menjadi suara keramat, suara rakyat itu tetap menjadi hakim kepada negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ucapan saya sudah sampai ke penghujungnya, insya-Allah. Saya memohon maaf atas segala tutur kata yang tersalah, atas gurauan yang mungkin melampaui batas sepanjang saya berada atas pentas ini. Kerana macam saya kata tadi, inilah kali pertama saya memecemar duli, memecahkan orang kata peteruna saya sebagai seorang penceramah di atas pentas politik. Kalau ada kekurangan, bak kata orang tua-tua dengan pantunnya, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Kalau saya budak baru belajar, kalau salah, tolong jangan gelakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi akan datang. Takbir.